Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Kerajaan sedang mencari langkah terbaik bagi memperkukuh nilai ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, terdapat cadangan meningkatkan kadar dasar semalaman OPR, namun menyifatkan perkara itu hanya akan membebankan rakyat. Usaha turut diperkasa demi mengimbangi kesan kejatuhan nilai ringgit dalam masa sama mengurangkan beban rakyat dengan jumlah hutang yang tinggi. Katanya kejatuhan mata wang turut dialami negara ASEAN lain seperti Jepun dan China. Beliau berucap pada Majlis Perasmian dan Penutup Program Madani Rakyat Zon Tengah di Kuala Selangor. Terdahulu, Perdana Menteri menghadiri sesi taklimat pra-persidangan Dewan Rakyat di Seri Perdana pagi tadi. Sesi berkenaan turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Fadilah Yusof serta Ahli Parlimen Kerajaan Madani yang lain. Terdahulu, beberapa menteri dan timbalan menteri kabinet serta ahli parlimen memasuki kompleks Seri Perdana mulai jam 9.30 pagi. Persidangan Dewan Rakyat Penggal ketiga Parlimen ke-15 akan bermula dengan titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sesi akan berlangsung selama 19 hari bermula esok sehingga 27 Mac ini. Antara dijangka menjadi tumpuan ialah pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1995 atau Akta 355 dan pindaan perlembagaan berkaitan soal kewarganegaraan. Terus berlangsung di Seri Perdana, raptai penuh isyarat sambutan rasmi lawatan kerja Perdana Menteri Kemboja, Hun Mani, Selasa ini. Dalam lawatan kerja sehari itu, Hun Mani akan mengadakan mesyuarat dua hala dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman dan sidang media bersama. Beliau juga akan menghadiri majlis makan tengah hari yang dihoskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada sebelah petang pula, Hun Mani dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebelum mengadakan sesi kunjung hormat di Parlimen. Hun Mani juga akan menghadiri Forum Perniagaan Malaysia Kemboja, Anjuran Dewan Perniagaan Kemboja dan Majlis Perniagaan Malaysia di Kemboja. Perdana Menteri dan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM jika ada keperluan dalam siasatan berhubung kes salah guna kontrak Spanco. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki turut menafikan pernah menuduh ahli Parlimen Paguh itu terpalit dengan kes berkenaan. Beliau hanya membuat kenyataan umum dan tidak pernah mengaitkan Muhyiddin dalam kes berkenaan. Semalam Muhyiddin dilaporkan menafikan dakwaan beliau terbabit dalam salah laku berhubung pemberian kontrak pembekalan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan kepada Spanco. Sementara itu, Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya akan membuat semakan dengan polis antarabangsa Interpol bagi mengesan menantu Tan Sri Muhyiddin. Datuk Seri Muhammad Adlan Barhan berdepan pertuduhan di mahkamah membabitkan beberapa dakwaan pecah amanah CBT. Ahli perniagaan itu dikesan meninggalkan negara bersama Peguam Mansur Saad pada Mei tahun lalu. Sikap segelintir masyarakat menjadi kekangan dalam merealisasikan dasar pengasingan sisa di punca yang menjadi cabaran buat kerajaan negeri Pulau Pinang dalam menguatkuasakan semula dasar berkenaan Julai depan. Ikuti siri kedua laporan khas pengasingan sisa Mampukah Kita bersama wartawan Hamizah Mansur. Persoalan ini timbul selepas dasar berkenaan dihentikan pada 2020 akibat COVID-19. Apabila dah 3 tahun untuk henti untuk mengamalkan dasar pengasingan sisa di punca ini, ramai dah nampaknya macam sudah terlupa kerana mereka tidak mengamalkan ataupun tidak mengamalkan pengasingan sisa di rumah ataupun di mana-mana tempat. Tapi target tujuan kita wujud untuk mengaktif balik dasar ini, kita perlu melalui beberapa tempoh lah. Pelbagai usaha dilakukan untuk mengingatkan semula masyarakat awam mengenai dasar ini serta kepentingannya sebelum ia dikuatkuasakan semula Julai depan.
Inisiatif turut diambil dengan menghias kawasan pejalan kaki dengan pelbagai bentuk hiasan kreatif daripada bahan kita semula yang diusahakan di bawah program Upcycle MBSP. Barang-barang yang ada kat sini 70%-nya adalah puncanya daripada tapak pengurusan sampah. Selebihnya adalah daripada pengasingan yang belum sampai ke tapak pengurusan sampah. Yang itu tadi pengasingan sisa di punca tadi kan. Contohnya kilang-kilang tayar contohnya dia nak buang dan kita asing siap-siap. Usaha menerapkan budaya kita semula dalam kalangan penduduk di seberang perai turut membuahkan hasil. Pada 2020, jumlah pelupusan sampah turun dengan 55.91% daripadanya telah dikita semula. Dan kadar kita semula ini terus meningkat kepada 56.85% pada 2021 dan pada 2022 sebanyak 57.02%, menjadikan kita MBSP sebagai PBT yang mempunyai kadar kita semula yang tertinggi di Malaysia. Ini mengikut rekod yang telah diakui sendiri oleh pihak state dan juga federal. Komuniti Taman Perumahan Bagan Lalang boleh menjadi contoh kerana berjaya mewujudkan pusat sumber alam sekitar sebagai pusat pendidikan masyarakat sisa sifar. 10 tahun kita yang buat. Mengapa kita boleh sustain? Itu mesti ada kerjasama tadi saya sudah cakap daripada government, daripada persatuan dan juga penduduk-penduduk dekat sini. Tapi kita selalu ada buat macam function ataupun talk ataupun bagi orang ramai tahu macam mana kita buat kutipan kita semula dan juga pengasingan. Masyarakat perlu melakukan pengasingan sisa dari punca bagi mengelakkan pembuangan bahan yang boleh dikita semula, mengurangkan jumlah sisa dihantar ke tapak pelupusan dan mengurangkan peruntukan wang negara dalam menguruskan pelupusan sisa pepejar. Sikap masyarakat yang suka mengambil mudah dalam menguruskan sisa pepejar harus dihakis. Kita perlu cakna akan persekitaran demi menjamin kelestarian bumi. Hamzah Mansur, RTM. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Malaysia, Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat 4.30 petang tadi, Met Malaysia telah mengemas kini status cuaca panas terkini iaitu tahap 1, tahap berjaga-jaga. Amaran ini melibatkan negeri Perlis dan hampir keseluruhan daerah di negeri Kedah, juga melibatkan seberang perai tengah di negeri Pulau Pinang, juga di daerah Kuala Kangsar di negeri Perak. Suhu maksimum di kesemua kawasan bertanda amaran ini adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan bertanda amaran ini diminta untuk sentiasa berhati-hati, banyakkan minum air serta dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan kini dilihat sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan negeri Perak, pedalaman negeri Kelantan, negeri Terengganu serta satu tempat di bahagian pedalaman negeri Pahang serta satu tempat di Klang di negeri Selangor. Dan keadaan cuaca ini dijangka boleh berangsur reda menjelang ke awal malam nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan petir kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian selatan serta pedalaman di negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca di negeri Sarawak ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti di Semenanjung Malaysia, hujan dan petir dijangkakan boleh berlaku di beberapa tempat iaitu di negeri Pulau Pinang serta di kawasan pesisir pantai di negeri Pahang serta Timur Johor. Namun menjelang ke awal pagi nanti, hujan dan petir dijangkakan lebih tertumpu
tertumpu di kawasan pesisir pantai di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang serta Timur Johor. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan rut petir dijangkakan lebih tertumpu di bahagian selatan, pedalaman serta utara di negeri Sarawak dan menjelang ke awal pagi nanti, hujan dijangkakan lebih tertumpu di kawasan perairan di negeri Sarawak. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Sound Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Paparan dari negeri di bawah bayu, Sabah perlu wujudkan industri hiliran berasaskan perkayuan. Laporannya terus sahaja bersama Suaran Syahdi Kota Kinabalu. Suaran, silakan. Ya Nurul, Sabah perlu mewujudkan industri hiliran berasaskan perkayuan itu bagi memastikan negeri ini tidak hanya bergantung kepada royalti atau pendapatan hasil pengeksportan kayu. Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Chan Fung Hin berkata nilai ekspor perkayuan negeri ini menyumbang 4.3% daripada jumlah keseluruhan ekspor perkayuan negara bagi tempoh Januari hingga November tahun lalu. Datuk Chan berkata pasaran utama pengeksportan kayu dan produk kayu negeri ini ialah Jepun dengan nilai ekspor 193.65 juta ringgit, diikuti Taiwan 176.53 juta ringgit dan Korea 107.30 juta ringgit. One of my personal hope is Sabah should look at how to make the downstream here so that we are not only enjoy the royalty generated from the raw materials or the raw resources, but we should leverage on the abundance of our natural resources here so that we can build up our own downstream. Datuk Chan ditemui media selepas merasmikan Mega Home 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Chan memberitahu kementeriannya telah melaksanakan program pembangunan ladang hutan bagi memastikan ketersediaan bahan mentah bagi industri hiliran sektor perkayuan secara mampan bagi menjamin bekalan bahan mentah berterusan kepada sektor perkayuan. Sementara itu, penganjur Mega Home 2024 mensasarkan nilai jualan lebih 15 juta ringgit sepanjang 3 hari Mega Home ini. Untuk tahun lepas punya pameran, kami ada para pengunjung lebih kurang melebihi 40,000 orang. Saya harap kali ini lagi ramai pengunjung boleh mari, kalau boleh 30,000 ke atas. Mega Home kali ini menyediakan lebih 200 reruai bagi mempamer produk dan inovasi baharu perkakasan elektrik dan peralatan rumah.
Festival Tahun Baharu Cina FTBC PITAS 2024 diiktiraf dalam World Kings Book of Records sebagai penganjuran perayaan Tahun Baharu Cina paling lama di dunia, iaitu selama 16 hari. Ia merupakan pengiktirafan ketiga FTBC PITAS selepas The Malaysia Book of Records pada 2016 dan Asia Book of Records pada 2019. Pengiktirafan World Kings Book of Records ini diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Asia Book of Records Rachina Sharma kepada penaung FTBC merangkap adun PITAS Datuk Seri Dr. Rudy Awa, disaksikan Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Pelbagai acara telah diadakan sepanjang 16 hari penganjuran FTBC, termasuk beberapa acara turut diiktiraf dalam Asia Book of Records, iaitu persembahan silat paling ramai, persembahan muzik dan tarian Pinakang Kimaragang selama 5 jam tanpa henti dan masakan panso terpanjang. Saya mengharapkan bahawa ini bukanlah satu pencapaian kami sahaja di Kampung Selimpedun Dalat dan juga untuk diri saya dan keluarga, tetapi ini adalah pencapaian rakyat daerah PITAS, pencapaian rakyat negeri Sabah, pencapaian rakyat dalam negara Malaysia ini juga. Jadi pada saya, apa juga pencapaian yang ada pada malam ini, sememangnya kita gembira dan kita kongsikan ini untuk seluruh rakyat Malaysia. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Datuk Masidi berkata penganjuran FTBC PITAS merupakan platform terbaik memartabatkan nama daerah PITAS di persada antarabangsa. Beliau berharap penduduk daerah itu terus memberi sokongan dan kerjasama kepada pemimpin daerah itu agar PITAS terus dapat dibangunkan dan menjadi daerah yang berjaya. Sebuah kawasan tanah perkuburan baru akan dibina di Putatan bagi mengatasi masalah kekurangan tapak tanah perkuburan yang dihadapi masyarakat berbilang agama di kawasan itu. Ahli Parlimen Putatan Datuk Shah Helmi Yahya berkata pihaknya telah mengenal pasti lokasi tanah perkuburan itu di kawasan Kampung Lokawi Baru. Datuk Shah Helmi yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata permohonan bagi pembinaan tapak perkuburan baru itu telah diserahkan kepada pihak berkaitan dan dijangka selesai dalam tempoh terdekat. Kita sudah mengambil kira dalam perancangan kita menyediakan tapak perkuburan baru di Putatan yang bukan saja untuk masyarakat Cina tetapi untuk mereka yang beragama Islam dan juga yang beragama Kristian. Kita telah mengenal pasti tapak tersebut. Datuk Shah Helmi ditemui pemberita pada Majlis Perayaan Cap Gome Anjuran Pertubuhan Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Masyarakat Cina Putatan. Pada majlis ini, Datuk Shah Helmi turut menyempurnakan upacara pembukaan rasmi Persatuan Kebudayaan tersebut selain menyerahkan sumbangan limau dan angpau kepada 40 orang warga emas sekitar kawasan Putatan. Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syareda sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri menyediakan rumah mampu milik kepada rakyat. Presidennya Datuk Chua Soon Ping berkata ini termasuklah kerjasama untuk menyediakan rumah mampu milik kepada golongan M40 dan B40 di atas tanah milik kerajaan negeri. Datuk Chua menyatakan demikian kepada media selepas majlis sambutan Tahun Baharu Cina dan Cap Gome Syareda di Kota Kinabalu. This is a way forward how we can collaborate with the government to help the people of the lower income group, M40 and B40. Datuk Chua berkata ia adalah usaha bersama dengan pemaju untuk melaksanakan pembangunan berskala besar terutamanya bagi kumpulan berpendapatan sederhana. Tambahnya, Syareda sedang menjalankan rancangan induk sementara menunggu input data teknikal daripada perunding berhubung projek berkenaan. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Giants akan mewujudkan sebuah sekolah agama di daerah Tongot. Timbalan Pengarah Pendidikan Giants Abdul Rahman Talipudin berkata sekolah agama itu perlu bagi membantu pelajar di daerah tersebut mendalami pendidikan Islam secara lebih khusus. Abdul Rahman berkata ketika ini murid sekolah rendah di daerah itu hanya dalam peringkat pendidikan kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Perkara ini kita akan bincangkan dengan pihak pengurusan terutama yang berbahagia Tuan Pengarah Jahins lah
untuk berusaha bagaimana untuk membantu daerah ini mewujudkan sebuah sekolah agama negeri di daerah ini. Abdul Rahman ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian sandakan. Dalam majlis ini, Tahang Chongo dinobatkan sebagai Johan Kori, manakala Johan Koriah disandang Eva Viana Ahmad. Sekali daripada Allah SWT kan, dan juga sokonganlah daripada PTA sendakan yang banyak membantulah support kami. Walaupun kami dari sendakan kan, jauh orang banyak support lah untuk kami berlatih. Syukur Alhamdulillah atas rezeki ini. InsyaAllah selepas ini saya akan buat yang lebih baik lagi lah di peringkat seterusnya. Kedua-dua mereka akan mewakili sandakan ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Sabah. Perbincangan lanjut perlu diadakan antara Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dengan wakil rakyat di daerah Kota Kinabalu berhubung keperluan tambahan kamera litar tertutup CCTV di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fung Hin berkata, perbincangan itu bagi membolehkan DBKK dapat menyediakan permohonan mendapatkan peruntukan untuk penambahan CCTV. We need to sit down to talk about this issue, because finally it's about, if you question, okay, we need to have more CCTV, but the exact question is how many more you want. Okay, you baru boleh buat peruntukan, lepas tu you baru boleh appeal kepada CM ke, kepada KPKT ke, then you baru ada asas tu. Datuk Chan menyatakan demikian ketika mengulas isu keperluan tambahan CCTV di Bandaraya Kota Kinabalu susulan kejadian ragut melibatkan seorang mangsa wanita di belakang sebuah pusat perbankan di Jalan Gaya, Kota Kinabalu. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah payu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Nurul. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Nurul. Nurul, silakan. Suaran Syah, terima kasih. Baik, seterusnya kita ke Sarawak. Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat menjadi penghubung antara rakyat dan kerajaan. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang hari ini. Kita langsung sahaja bersama Buma Win di Kuching. Buma, silakan. Baik, terima kasih Nurul. Setiap ketua kaum dan ketua masyarakat memainkan peranan penting untuk menjadi jambatan antara rakyat dan kerajaan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, ini terutama dalam menyampaikan agenda pembangunan kerajaan dan menyimpan maklumat data penduduk. Data penduduk kampung ini amat penting agar setiap rakyat di negeri ini tidak tercicir menerima manfaat daripada inisiatif yang giat dilaksanakan oleh kerajaan bermula dari kelahiran hingga kematian seperti Endowment Fund Sarawak, Kenyalang Gold Card dan bantuan ibu bersalin. Datuk Ahmad Douglas berucap demikian pada Majlis Serumpu Makai Lemai, anjuran Persatuan Ketua Masyarakat dan Tuai Rumah Iban Bahagian Serian di Dewan Masyarakat Serian. Tambahnya, selain menjaga kebajikan dan keharmonian penduduk di rumah panjang, pemimpin masyarakat perlu peka dengan masalah dan keperluan yang dialami penduduk dan melaporkan kepada wakil rakyat supaya dapat diambil tindakan selanjutnya. Pada majlis tersebut, Persatuan Ketua Masyarakat dan Tuai Rumah Ibana Bahagian Serian menerima sumbangan keseluruhan berjumlah RM70,000. Turut hadir Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snodan Lawan dan Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Martin Ben. Penduduk di Biri terus menikmati harga rendah barang keperluan asas yang ditawarkan menerusi program Jualan Ramah Bergerak oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang juga Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting berkata, dalam program ini didapati harga dikurangkan sehingga 30% terhadap barang keperluan asas seperti beras. This is very important, especially now cost of living has gone up, yeah, and with this reduction, I'm so pleased. This is the first time under this parliament, yeah, and there will be more. Yeah.
Katanya ini akan membolehkan rakyat khasnya golongan B40 dapat menikmati harga barang asas ini pada harga yang rendah setiap kali program tersebut diadakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program Jualan Rahmah Bergerak di salah sebuah pasaraya kawasan Dun Piasau di Miri. Tambahnya, yang penting program Jualan Rahmah ini adalah untuk mengurangkan harga barang terutamanya barang keperluan asas memandangkan kos sara hidup yang tinggi. KPDN telah menyenaraikan 20 jenis barang keperluan asas bagi program Jualan Rahmah Bergerak di kawasan Dun Piasau ini. Antara barangan tersebut ialah beras, minyak masak, telur, bawang putih dan bawang merah. Turut hadir Pengarah KPDN Negeri Sarawak Matthew Dominic Barin dan Ketua Cawangan Pejabat KPDN Cawangan Miri Joe Azmi Jamil. Baik, kemajuan teknologi kini membolehkan individu memeriksa tahap kesihatan gigi di rumah menggunakan aplikasi Mobile Mouth Screening Anyway (MEMOSA). Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan, aplikasi tersebut diharap dapat mencapai peningkatan 30% pengesanan awal kanser mulut tahap 1 seperti disasarkan dalam Pelan Strategik Kesihatan Pergigian Kebangsaan 2022-2030. Sejak dimulakan pada 6 Disember 2023, projek ini melibatkan 3 buah kampung termasuk Kampung Peros di Bau, Kampung Pasir Hulu di Lundu dan Kampung Entangor di Sebuyau. Ini adalah untuk melihat kebolehterimaan dan kebolehilaksanaan penggunaan kesihatan digital semasa pelaksanaan projek sebelum diperluaskan dengan skala yang lebih besar. Tambahnya, kanser mulut boleh dicegah melalui pemeriksaan secara berkala dan juga mengurangkan amalan berisiko seperti merokok, pengambilan alkohol secara berlebihan serta mengunyah sirih pinang. Melalui MCAM ini diharap agar kesedaran dan pengetahuan mengenai kanser mulut dalam kalangan masyarakat dapat dipertingkatkan serta mengamalkan amalan jom periksa mulut sendiri. Datuk Dr. Muhammad Razi berkata demikian dalam ucapannya yang dibacakan oleh Pengarah Kanan Kesihatan Pergigian KKM Dr. Normi Othman pada majlis perasmian penutupan Bulan Kesedaran Kanser Mulut Peringkat Kebangsaan 2024 di Kota Samarahan, Sarawak. Turut berlangsung pameran kesihatan pergigian, sembang santai bersama pakar pergigian, kuis dan saringan kesihatan yang juga turut dihadiri Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah. Sebanyak 83 kontijen memeriahkan perarakan Cap Gome bahagian Sri Aman bagi tahun ini. Menurut Setiausaha Simanggang Sun Heng Society, Goh Kauza, penyertaan perarakan yang diadakan malam tadi turut melibatkan kontijen dari Kapit hingga Bau. Katanya ini sekaligus menunjukkan peningkatan penyertaan kontijen daripada tahun lepas. Antara agensi yang turut memeriahkan perarakan adalah Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Goh memberitahu pemberita di Sri Aman, meskipun hujan namun tidak mematahkan semangat kontijen dan juga lebih 5,000 pengunjung dari dalam dan luar bandar Simanggang yang menyaksikan pesta yang penuh warna-warni itu. Perarakan bermula dari tokong Cina di tebingan Batang Lupar dan berarak menuju ke tanah perkuburan Cina untuk mengambil orang-orang kebal yang dipanggil Jontoy bagi masyarakat di Sri Aman dan seterusnya menuju ke arah tokong tersebut semula. Baik, sedikit berita sukan. Pasukan Maksak Kuching muncul johan dalam pertandingan kejohanan petong Maksak Sarawak Games 2024 yang berlangsung selama 3 hari bermula 23 hingga 25 Februari di Arena Petong Jepak, Bintulu. Pengerusi Maksak bahagian Bintulu, Nyurak Keti berkata pertandingan tersebut menghimpunkan seramai 12 pasukan yang mewakili 11 bahagian di Sarawak. Tetapi memang ada pertandingan tak akan kita menjadi johan semua. Itu sebab pada tengah hari ini kita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada pasukan yang telah menjadi johan kita pada kali ini. Untuk petong kita peringkat negeri Sarawak Maksak pada kali ini iaitu bahagian Kuching kan. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan kejohanan petong Maksak Sarawak Games 2024 di Bintulu. Manakala pemenang tempat kedua dimenangi oleh Maksak Mukah dan pasukan Maksak Limbang di tempat ketiga. Hadiah pemenang pemain harapan lelaki disandang oleh Muhammad Akmal Rizal Mustafa dari Kuching dan pemenang pemain harapan wanita pula disandang oleh Margaret Rabah Canggai dari Sarike.
Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Nurul untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bumawin, terima kasih atas perincian itu. Baik, seterusnya perkembangan dari Negeri Sembilan, kita bersama Muhammad Syafiq Azrul Muhammad Zafri. Silakan. Kerajaan Negeri Sembilan sedang mengenal pasti tanah-tanah pertanian terbiar di negeri ini, khususnya di kawasan luar bandar yang berpotensi untuk dibangunkan. Menurut Exco Pertanian, Keterjaminan Makanan dan Kos Sara Hidup Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, ia adalah untuk memastikan semua tanah terbiar dibangunkan dengan projek ekonomi, khususnya membabitkan aktiviti pengeluaran makanan serta pertanian bagi memastikan keperluan makanan di negeri ini mencukupi. Ini semua adalah untuk memastikan supaya guna tanah di Negeri Sembilan dapat kita maksimumkan. Saya sedang membuat kertas konsep untuk memastikan supaya tidak ada tanah kosong di kawasan luar bandar. Maksudnya ialah kita tidak mahu ada tanah kosong lagi sekarang. Setiap tanah yang ada mesti diisi dengan aktiviti pertanian. Kerajaan dan rakyat akan bekerjasama supaya aktiviti pertanian ini menjadi satu program yang menjadi kesukaan kepada mereka. Kerajaan Negeri Sembilan juga menambah kawasan penanaman padi di Londah Gemas, membabitkan 20 hektar tanah termasuk di kawasan tanah terbiar bagi meningkatkan pengeluaran beras di negeri ini. Sijil Pengesahan Halal Malaysia SPHM merupakan antara tarikan untuk pengunjung hotel menikmati hidangan yang disediakan. Pengurus Besar Hotel Roy Chulan Seremban, Abdul Rahman Ahmad berkata, ia penting bagi pengusaha perkhidmatan juadah terutama ketika Ramadan. CJ halal ni mustahak lah untuk kita meyakinkan sebagai kita orang Islam kan, kita meyakinkan umat-umat Islam kita yang untuk lebih yakin lah untuk consume food kita lah. Abdul Rahman turut memberitahu meskipun harga bufet Ramadan ditawarkan di hotel-hotel dijangka meningkat berikutan peningkatan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SSD, namun sambutan terhadapnya tetap menggalakkan. Bagaimanapun, pihaknya masih menawarkan harga yang berpatutan. Bagi bufet Ramadan akan datang, pihaknya menyediakan juadah beraneka rasa yang membawa tema warna rasa sekaligus menerapkan elemen perpaduan menerusi juadah dari pelbagai negeri. Itu target kita. Memang kita nak panggil semua kaum untuk datang merasa kita punya makanan. Daripada situ kita dapat mengukuh lagi perpaduan untuk negara kita. Hanya menggunakan bahan terpakai dan rujukan dari media sosial, pemilik nama Nur Fadilah Afandi mampu menghasilkan dekorasi yang menarik berkonsepkan rustic farmhouse untuk kediamannya sehingga mampu meraih ratusan ribu pengikut di media sosial. Ikuti bingkisan yang disediakan oleh wartawan pelatih Nur Syafiqah Muhammad Ghazali. Siapa kata nak menghasilkan dekorasi sendiri memerlukan modal yang besar? Cukup dengan RM10 sahaja, anda mampu DIY sendiri dekorasi yang menarik untuk kediaman anda. Kak, saya nak buat boleh? Boleh. Okey. Cuba kan? Okey. Bermula hanya suka-suka, siapa sangka dekorasi yang dihasilkan sendiri menggunakan bahan kitar semula mampu menarik orang ramai untuk berkunjung ke rumahnya di Kampung Temeris, Kuala Pilah. Ibu kepada 4 orang anak ini mula berjinak-jinak dalam menghasilkan sendiri DIY dekorasi dalaman dengan menggunakan bahan terpakai sejak Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 PKP pada 2020 bagi mengisi masa lapang. Konsep ladang Eropah atau lebih dikenali sebagai rustic farmhouse dipilih kerana ia lebih bersesuaian di samping bahan dekorasi menggunakan barangan kitar semula serta mudah diperoleh. Sebenarnya kos tu lebih murah lah sebab kita akan beli bahan-bahan mentah tu sekali. Jadi bila setiap kali kita nak buat DIY tu kita gunakan bahan-bahan yang sama. Jadi dekat situ rasa-rasanya kos tu kurang lah. Kalau satu barang tu rasa tak sampai RM10 pun ada dia punya kos. Kebanyakannya tu kita ulang-ulang pakai saja sebab kita pun guna base dengan bahan-bahan kita semula kan. Jadi memang kos bahan mentah tu sangat-sangatlah jimat.
Dalam pada itu, beliau turut aktif dalam menghasilkan video-video menarik serta tutorial untuk menghasilkan bahan dekorasi dengan menggunakan barang kita semula di media sosialnya sehingga mampu menjana pendapatan lumayan. Ia bukan sahaja dapat menjimatkan kos dan memastikan kelestarian alam terjaga, juga merapatkan lagi hubungan kekeluargaan. Pada awalnya tu memang dulu kami mula-mula sama buat dekorasi daripada DIY ni. Lepas tu kita sama-samalah support antara satu sama lain kan. Tiap-tiap hari berkumpul dan kita tiap-tiap hari tu kita cuba buat satu benda yang barulah. Saya cuma tunjuk ajar dalam macam mana nak edit video. Kadang-kadang saya tolong shoot video. Macam mana cara nak guna CapCut kan, nak edit apa semua. Itulah saya banyak tolong daripada situlah. Bagi saya boleh. Sebab saya duduk tinggal di asrama. Jadi bila balik tu macam tak ada benda pun nak buat. Kita hanya melepaskan penat yang berada kat sekolah. Jadi bila ibu macam ajak tolong dia buat video, ikut dia buat DIY, benda tu dengan tak apa orang cakap, tak tersengaja telah pun merapatkan hubungan ibu dan anak. Lagi-lagi saya dengan mak saya. Kalau kita ada minat, insya-Allah ada jalan dia. Makna kena asah minat kita dan juga cari kemahiran daripada banyak sekarang ya, sosial media kita ada banyak saja sumber-sumber yang kita boleh dapat ilmu dan kemahiran ni. Jadi kalau nak mula, boleh saja mula bila-bila masa pun. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Syafiq, terima kasih. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Lebih 20 juta pelancong domestik dan antarabangsa disasar memasuki Johor tahun ini. Pengarah Tourism Johor, Syahril Nizam Abdul Rahim berkata, fokus akan diberi terhadap aspek promosi produk dan pusat pelancongan untuk menarik kehadiran pelancong. Antara program pelancongan akan dilaksanakan pada tahun ini adalah Majestic Johor Festival 2024 yang menawarkan produk tempatan. Pelbagai karnival budaya dan warisan Johor juga akan dilaksanakan. That's why kita cakap untuk membolehkan kita mendapatkan lebih pelancong, that's why promosi itu pun kena lebih. Sekarang pun yang di Pertuan Agong pun daripada Johor. So saya yakin orang luar mesti nak datang ke Johor nak melihat sebenarnya apa culture dan heritage yang ada dalam negeri Johor. Tahun lalu Johor merekod kehadiran 15 juta pelancong domestik dan antarabangsa. Baik, saudara, tawaran kemasukan percuma ke 11 lokasi pelancongan di Melaka sebagai acara tahunan sedang dalam kajian. Ketua Menteri Datuk Seri Abu Rauf Yusof berkata kajian penting kerana ia melibatkan implikasi kewangan yang besar. Kita sedang mengkaji untuk dijadikan acara tahunan, tapi kita tak ada keputusan lagi kerana pelbagai aspek kita kena ambil kira. Sebab kepelbagaian ini kita lancar sebagai sempena dengan Tahun Melawat Melaka. Jadi kalau kita nak buat tiap tahun, kita kena buat kajian yang terperinci lah. Acara-acara tahunan ini kita akan buatkan takwim dia pada tahun depan. Ada banyak produk-produk yang kita mengkaji, mana yang mendapat sambutan kita boleh jadikan acara tahunan tanpa melebihi kos pentadbiran kerajaan negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis penyampaian hadiah pertandingan memancing dan memasak ikan air tawar di dataran Bengkalan Rama. Titah sulung Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bakal jadi tumpuan pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal ke-3 Parlimen ke-15 esok. Disiarkan secara langsung di TV1 titah ucapan Seri Paduka bukan sahaja dinantikan ahli Parlimen tetapi juga seluruh rakyat. Wartawan Syazwani Samsu ada laporannya. Persidangan Parlimen pertama bagi tahun 2024 akan berlangsung selama 23 hari hingga 4 April. Antara lain akan memberi tumpuan kepada aspirasi Sultan Ibrahim yang dizahirkan menerusi titah diraja sempena istiadat pembukaan Penggal Parlimen. Dalam konteks kita memiliki Yang di-Pertuan Agong yang baru,
Jadi titah diraja ini barangkali akan membawa kepada panduan dan hala tuju tentang bagaimana perjalanan kerajaan dan apa aspirasi yang di-Pertuan Agong baru terhadap perjalanan kerajaan di bawah pemerintahan Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong. Bahawa kerajaan ini perlu stabil, perlu memberikan fokus kepada pembangunan dan tidak terlibat dengan isu-isu yang remeh-temeh mengenai politik yang sempit di segi sentimen yang keterlaluan, dan arah negara ini ke arah sebuah negara yang moderate dan progresif. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul sebelum ini menegaskan mahu persidangan kali ini berlangsung dalam suasana yang matang dan tidak berlandaskan emosi agar perbahasan lebih efisien dan berinformasi. Disiplin ini barangkali perlu dikawal bagi mengelakkan berlaku lagi perkara-perkara yang menerbitkan kontroversi yang tidak sesuai dan menghalang perbahasan berkualiti itu berlaku. Maka adalah perlu untuk semua pihak melupakan seketik bagi memberikan yang terbaik mengikut posisi masing-masing, baik sebagai kerajaan, sebagai pelaksana dan juga pembangkang sebagai pengimbang kepada itu untuk memberikan input-input terbaik daripada dua-dua pihak ini secara profesional. Peranan semak dan imbang di pihak pembangkang juga perlu dilaksana berdasarkan fakta dan bukan sekadar retorik. Ini bagi memastikan kualiti perbahasan dapat menjurus kepada penyelesaian yang berimpak tinggi kepada rakyat. Mereka perlu serius mengenai kritikan yang membina, kemudian menunjukkan mereka mempunyai solusi yang terbaik, membantu kerajaan, malah memberikan pandangan-pandangan alternatif mereka untuk membangunkan negara. Intipati titah Yang di-Pertuan Agong ke-17 menjadi hala tuju penting Badan Legislatif Negara. Selain agenda transformasi Parlimen diteruskan menerusi pelaksanaan e-hantar dan pemerkasaan Parlimen Belia. Sazwani Samsu, RTM. Lebih 80,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan program Madani Rakyat Zon Tengah di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Program 3 hari ini hampir mencapai sasaran kehadiran 100,000 pengunjung menjelang malam ini. Laporan lanjut bersama wartawan Samsia Samsi. Terima kasih. Saya kini berada di Kompleks Sukan Kuala Selangor sempena program Madani Rakyat Zon Tengah. Dan kalau anda lihat di belakang saya ini, beginilah kemeriahan yang dirasai sejak awal program ini diadakan pada Juan Muaad yang lalu. Dan bagi mengetahui keseluruhan program ini, saya kini bersama-sama dengan yang berusaha Tuan Ahmad Jeffrey Aziz selaku pengarah eksekutif Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu Pejabat Perdana Menteri. Apa khabar Tuan? Khabar baik, Alhamdulillah. Tuan, mengenai program secara 3 hari yang berlangsung ni, bagaimana sambutan yang diterima setakat petang ini Tuan? Okay. Alhamdulillah, setakat ni sambutan amat-amat menggalakkan. Kalau kita boleh lihat kawasan sekitar ni, terutamanya di kawasan Ruai ataupun booth kementerian yang menawarkan pelbagai perkhidmatan. Bukan hanya di sini sahaja meriah, tapi kita ada banyak segmen-segmen yang lain di luar sana. Memang sangat-sangat menggalakkan. Terima kasih kita ucapkan kepada pengunjung yang hadir lah. Seperti yang kita tahu, kita ada 163 perkhidmatan daripada kerajaan persekutuan, daripada kementerian-kementerian dan juga negeri-negeri. Jadi saya rasa ini adalah opportunity ataupun peluang terbaik untuk rakyat hadir mendapatkan perkhidmatan. Dia macam satu, orang kata, one stop center untuk perkhidmatan kerajaan secara keseluruhan. So saya rasa atas naratif berkenaan ataupun objektif untuk kita menawarkan perkhidmatan terus kepada rakyat, jadi kita boleh lihatlah hasilnya ramai pengunjung yang hadir pada ketiga-tiga hari lah untuk program Madani Rakyat ni. Antara Ruai yang mendapat sambutan hangat sepanjang 3 hari ni Tuan? Okey, kalau kita boleh lihat since kita berada di
perkhidmatan secara langsung ni, booth ni di kementerian-kementerian ni, saya rasa inilah booth ataupun segmen yang paling ramai sekali mendapat sambutan, sebab di sini sahaja kita ada 163 perkhidmatan tu di sini sahaja. So kita boleh lihat kesemua kementerian mengambil bahagian dan kita boleh lihat sambutannya sangat-sangat menggalakkan kerana ternyata bahawa rakyat menyokong idea ini di mana kerajaan menawarkan perkhidmatan secara terus kepada rakyat. So kita boleh lihatlah sambutan yang ada sekarang ni. Adakah perlu wajar program sebegini ni diadakan lagi selepas ini, Tuan? Sangat-sangat wajar sebab pertamanya kita dah lihat pengalaman kita daripada penganjuran program setahun bersama Kerajaan Madani di Bukit Jalil tempoh hari. So pada program berkenaan kita mendapat sambutan pengunjung seramai 230,000 orang pengunjung. Kali ini kita jangkakan 100,000 orang akan berkunjung ke sini pada tamat akhir hari ini lah. Setakat ini kita dah pun menerima kunjungan lebih kurang 80,000 orang untuk ketiga-tiga hari ini. InsyaAllah by end of today, by petang ni kita akan capai sasaran 100,000 orang, dan sememangnya kalau melihat kejayaan di Kuala Selangor ini, di zon tengah ini, kita akan teruskan dengan lebih, orang kata dengan lebih agresif, lebih orang kata interaktif untuk rakyat bersama-sama kita di zon-zon yang lain. Terima kasih, Tuan. Dan kepada anda yang berada di sekitar Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Perak, anda dialu-alukan untuk datang memeriahkan program Madani Rakyat Zon Tengah ini, kerana pada malam ini kita ada konsert showcase kita Selangor 2024 yang akan diadakan pada pukul 8.30 malam nanti. Dan setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali ke Angkasa Puri. Sam, terima kasih. Kementerian Perpaduan Negara akan mengkaji potensi mewujudkan sebuah badan akreditasi media atau komuniti. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodagang berkata, langkah itu bertujuan meningkatkan tahap profesionalisme kumpulan tersebut dalam menggalas tanggungjawab sebagai pendamai masyarakat. Hopefully this year kita akan bawa ke kabinet. Ya. Kertas kerja untuk itu sedang disediakan. I have seen it. Kita telah sudah bawa kepada, seperti yang kita melihat tadi, kita sudah ada rangka kerja untuk membuat proposal bawa ke kabinet. Beliau berkata kepada media selepas melancarkan program mediasi komuniti di ibu negara. Sehingga kini terdapat sebanyak 564 mediator komuniti terdiri daripada 193 pegawai perpaduan, 379 ahli jawatankuasa AJK, komuniti rukun tetangga KRT dan 22 organisasi bukan kerajaan NGO agama di seluruh negara. Kuala Lumpur City, KL City FC dan Kedah Darul Aman KDA FC telah diberikan tarikh akhir oleh First Instance Body FIB untuk kemukakan dokumen penyelesaian sebelum akhir minggu depan. Ia berhubung masalah tunggakan gaji yang dihadapi kedua-dua kelab berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Stuart Lamalinga berkata, KL City sudah menghantar dokumen tertentu untuk penyelesaian baru-baru ini. Manakala FIB masih menunggu dokumen daripada pasukan Kedah. And I hope these teams can comply to whatever that is decided by FIB. In the next meeting, FIB will communicate whatever that they have made a decision on. Jumaat lepas, Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Khalid Abdul Samad berkata, pemain dan jurulatih KL City tidak menerima 2 bulan gaji, iaitu bagi Oktober dan November tahun lepas. Sementara itu, Kedah dilaporkan berhutang gaji pemain untuk 4 bulan sejak musim lepas. Istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saksikan secara langsung Majlis Penuh Istiadat 26 Februari 2024 di saluran rasmi YouTube Parlimen Malaysia. Askar Wataniah memainkan peranan penting memelihara keamanan, kedaulatan dan melindungi kepentingan negara. Kewujudannya bukan sahaja sebagai pertahanan kedua negara,
tetapi mempunyai kepentingan strategik kepada negara semasa konflik, krisis dan peperangan. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salihuddin bertitah penglibatan rakyat, kaki tangan kerajaan, agensi bukan kerajaan dan swasta penting bagi memperkasakan askar wataniah sebagai benteng pertahanan negara. Tengku Sarafuddin Badli Shah yang juga Komander Regimen 513 Askar Wataniah bertitah Askar Wataniah mempunyai misi yang tersendiri dalam memastikan Malaysia kekal sebagai negara aman dan sejahtera. Bagi mencapai misi tersebut, Askar Wataniah seharusnya bersedia dimobilisasi membantu tentera darat dalam semua keadaan khasnya melibatkan ancaman keselamatan dan bersedia bekerjasama serta membantu pihak berkuasa awam semasa bencana alam atau bantuan kemanusiaan. Justru seluruh rakyat terutama anak Kedah yang berkelayakan disaran menyertai Askar Wataniah kerana tanggungjawab mempertahankan negara harus digalas oleh setiap individu dan masyarakat. Tengku Sarafuddin Badli Shah bertitah demikian pada pelancaran latihan tempatan Askar Wataniah tahun 2024 di Padang Kawat Kem Bukit Pinang, Alor. 10,983 kes keberangkrapan atau muflis direkodkan di Kedah setakat Januari lalu. Jumlah itu merupakan sebahagian daripada 225,279 kes keberangkrapan yang direkodkan di seluruh negara. Jelas beliau, pinjaman peribadi, pinjaman sewa beli kenderaan, hutang kad kredit dan pinjaman pelajaran antara punca kes ini berlaku. Perkara ini boleh berlaku disebabkan dari segi pengurusan kewangan tak berapa efektif dan benda itu perlu diimbangi antara kemampuan kita dengan kehendak kita. Sebab kita ada banyak faktor, ada juga kes orang tu tak mampu untuk membeli kereta mewah dengan gaji dia, tetapi disebabkan dia ada urge untuk beli, kan? Boleh katakan sebagai sikap materialistik, menyebabkan dia ambil loan dan last tak dapat bayar dan terpaksalah diisytiharkan sebagai bankrupt. Beliau bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu di Konti Radio Kedah FM. Tambah JG Kemeni, majoriti individu yang diisytiharkan bankrupt berusia antara 35 hingga 40 tahun. 100 pelajar sekolah rendah di Parlimen Kanga terpilih mengikuti kelas asas Fardu Ain Anjuran Pertubuhan Akademi Al-Quran Antarabangsa IQRA. Kesemua mereka bakal ditempatkan di sebuah pusat pengajian yang bakal beroperasi pada Mac. Menurut Penaung Pertubuhan Akademi Al-Quran Antarabangsa, Datuk Dr. Fatul Bari Mad Jahya, pusat ini bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk surau, ruang makan, asrama dan perpustakaan. Jelasnya seramai 20 pelajar akan dipilih mewakili setiap Dewan Undangan Negeri di Parlimen Kanga bagi mengikuti pengajian kafah yang dikendalikan 3 orang tenaga pengajar. Beliau memaklumkannya pada program gotong royong perdana pusat berkenaan di Kanga. Dua bot nelayan asing warga Vietnam ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Kelantan di Tok Bali, Pasir Putih 22 Februari lalu. Pengarahnya Erwan Shah Suhadi berkata, kedua-dua bot cuba melarikan diri ke sempadan perairan sebelum berjaya dipintas. Beliau berkata pihaknya merampas 1,000 kilogram hasil laut, peralatan menangkap ikan, peralatan navigasi dan komunikasi serta bekalan diesel 2,000 liter dengan anggaran nilai hampir 3 juta ringgit. Awalnya kesemua bot tidak mahu memberikan kerjasama untuk diperiksa sehingga kapal penguatkuasa perlu menghimpit dan melakukan force boarding sebelum kesemua bot dipaksa berhenti dan akur untuk diperiksa. Seramai 23 nelayan asing Vietnam termasuk Tekong ditahan. Kesemua mereka berumur di antara 19 hingga 63 tahun. Beliau berkata siasatan dilakukan mengikut Seksyen 15/1/A kerana gagal mempamerkan sebarang dokumen kebenaran menangkap ikan di perairan negara. Mereka juga disiasat mengikut Seksyen 6/1/C Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana gagal mempamerkan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah.
Sejak dibuka pada 28 Februari 2021, Kuantan Art Street mula menjadi lokasi tumpuan pelancong ke bandaraya pesisir sungai itu. 80 lukisan mural ditunjulkan Majlis Bandaraya Kuantan berkonsepkan identiti negeri Tok Gajah. Nur Khairul Bariah Umar ada butirannya. Jika dahulu kawasan yang terletak di belakang bangunan lama ini merupakan kawasan yang gelap gelita, kini telah berubah wajah dan dikenali sebagai Kuantan Art Street. Limpahan lampu pada waktu malam, lukisan 3 dimensi 3D serta lukisan mural pada dinding bangunan mengubah sepenuhnya lanskap bangunan lama yang terbentuk di tengah-tengah pusat bandaraya ini. 80 lukisan mural sepanjang 550 meter bertemakan kisah rakyat dan identiti negeri Tok Gajah ini dihasilkan dengan peruntukan lebih RM1 juta. Keseluruhannya ada 80 orang kata visual yang mana boleh pengunjung bergambar yang dapat efek 3D apabila di situ juga telah diperkenalkan augmented reality yang dipanggil. Maksudnya dia ada QR code apabila kita shoot kamera kat situ ataupun kamera phone, dia ada elemen lain. Arca kuda dan burung raja udang yang dibentuk menggunakan bahan terbuang turut menghiasi Kuantan Art Street. Salam sejahtera dari Bilik Common Center Majlis Bandaraya Kuantan. Peringatan mesra kepada orang awam yang berada di sekitar City Garden. Bagi menjamin keselamatan orang awam, di samping mengelakkan kegiatan vandalisme, 3 kamera litar tertutup CCTV dipasang sepanjang laluan itu. CCTV tu dia terus berhubung terus dengan kita punya center di sini. Jadi apa-apa yang dekat Art Street tu memang terakam lah, dan juga CCTV kita tu bercakap sebenarnya. Mural cetusan idea 12 anak jati Pahang itu berjaya menerapkan nilai sejarah negeri ini melalui setiap seni lukisan yang digambarkan. Kisah-kisah yang ada sini berkaitan dengan lukisan Art Street ni atas permintaan Datuk Bandar yang semasa tu lah. Dia minta untuk buat heritage Pahang dan Kuantan. Bermakna kita ambil yang famous, contohnya kedai burger famous di Kuantan yang start daripada 1972. Aktiviti menjual di Taman Kerang daripada awal 70-an. Lepas tu yang tukang kasut memang dia menjahit daripada awal 80-an. Semua yang berkait dengan Kuantan. Saya sebagai penduduk sini saya gembira lah sebab kita ada perubahan. Satu lagi kita dapat meningkatkan pelancongan. Satu lagi memberi peluang kepada pelukis-pelukis di sini untuk menunjukkan bakat mereka. Dan sememangnya saya dah banyak kali juga saya datang dan saya bawa anak saya. So memang dia gembira lah. So memang saya harapkan lebih banyak kawasan-kawasan di Bandar Kuantan digunakan untuk aktiviti begini. Anak-anak muda boleh ambil bergambar kat sini. Menarik. Sangat menarik lah. Boleh tarik pelancong ke, tarik orang luar. Nur Khairul Bariah Umar, RTM. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.